Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan berkongsi dengan semua berkaitan dengan salah satu buku yang saya banyak belajar tentang buku ini, berkaitan dengan satu teknik dalam pendidikan, iaitu buku yang bertajuk Pengenalan Asas Kaedah Fuzzy Delphi dalam Pendidikan Reka Bentuk dan Pembangunan. Okey, saya akan ulas sedikit tentang buku ini, jadi saya harap semua orang boleh tahu selepas di akhir video ini akan tahu dengan lebih lanjut tentang apa itu Fuzzy Delphi yang boleh digunakan sebagai salah satu teknik dalam pendidikan. Okey, ulasan buku ini adalah untuk memberi pandangan, dan juga berikan pengetahuan kepada semua orang berkaitan dengan teknik yang digunakan. Jadi buku ini adalah ditulis oleh beberapa pengarang. Beberapa pengarang telah bekerjasama untuk melengkapkan dan menyiapkan buku ini. Salah seorangnya adalah di antaranya adalah Muhammad Ridwan Muhammad Jamil, Saidah Siraj, Zahara Hussein, Nurul Rabiha Makno dan juga Ahmad Arifin Safam. Okey, buku ini telah diterbitkan oleh Minda Intelek. Okey, saya akan tengok tahun bila buku ini dicetak. So buku ini buku ini telah dicetak 2 kali pada tahun 2014 dan ini merupakan cetakan yang kedua pada tahun 2017. So sekarang 2021, jadi buku ini dah berada di pasaran selama 4 tahun lah. Jadi saya harap mungkin lepas pada ni siapa yang berminat untuk mengetahui tentang teknik ni, bolehlah pergi mencari buku ini di pasaran. Okey, seterusnya buku ini mengandungi beberapa topik, mempunyai beberapa bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Okey, buku ini juga mengandungi berapa muka surat, 121 muka surat. Okey, jadi tak adalah tebal sangat tengok. Okey, tak adalah tebal sangat dan penulisan buku ni adalah lebih santai. Okey, siapa nak tahu tentang teknik ni, kalau baca buku ni memang dia boleh ikutlah buku ni, dia tata bahasa dia sangat santai. Okey, lebih mudah untuk difahami. Okey, tak susah sangat untuk difahami. Jadi buku ini antara beberapa dia punya kelebihan dan keunikan ialah dia bukan menerangkan tentang Delphi teknik, tetapi juga menerangkan berkaitan dengan satu kaedah metodologi pendidikan, iaitu DDR, Reka Bentuk dan Pembangunan. Jadi pada siapa-siapa yang nak tahu dengan lebih lanjut tentang apa itu pendidikan dalam reka bentuk dan pembangunan atau dipanggil sebagai DDR, jadi bolehlah mendapatkan buku ini di pasaran. Jadi saya akan tengok satu persatu berkaitan dengan bab. Jadi saya dah baca buku ni dah 2 kali lah saya membaca buku ni bila saya nak buat kajian yang membentuk DDR dan juga menggunakan teknik Delphi. Jadi saya akan menggunakan buku ini sebagai satu garis panduan kepada saya. Sebab buku ini dia bukan sahaja menerangkan tentang apa itu DDR dan teknik Delphi, bukan secara amnya, tetapi juga memberi kita satu tunjuk ajar dan cara kerja bagaimana kita nak gunakan teknik ini, bagaimana kita nak masukkan data-data dalam penggunaan teknik ini dan bagaimana contoh-contoh data-data yang yang boleh kita analisakan data-data berkenaan, iaitu berkaitan dengan kaedah, berkaitan dengan langkah-langkah, dan kita boleh tahu apa itu kelebihan dan kelemahan dalam menggunakan teknik Delphi. Jadi bila saya guna pakai buku ni dan saya ada juga kongsikan buku ni bersama pelajar-pelajar saya, jadi pelajar-pelajar saya lebih tahu tentang apa itu teknik Delphi dalam pendidikan membentuk reka bentuk dan pembangunan. Okey, selain pada itu, kalau nampak di sini bab 4 ini dia menceritakan tentang jurnal dan prosedur berkaitan dengan kaedah Fuzzy Delphi. Okey, mengenai jurnal-jurnal yang telah diterbitkan dan ada 6 contoh jurnal. Jadi bila kita nak tahu tentang kajian-kajian yang bersifat Delphi dan bersifatkan DDR, jadi bab 4 ini dia menunjukkan kita jurnal-jurnal yang telah menggunakan teknik ini dalam penulisan
artikel. Okey, antara contohnya aplikasi teknik Fazil Delphi terhadap keperluan aspek Raidia Ruhiyah untuk profesionalism perguruan pendidikan Islam, sehinggalah ke aplikasi teknik Fazil Delphi terhadap keperluan elemen keusahawanan bagi pensyarah kejuruteraan Politeknik Malaysia. Jadi sangat-sangat bagus ya, sebab bukan sahaja menerangkan tentang apa tu teknik, apakah langkah-langkah kebaikan dan juga kelemahan penggunaan teknik ini, dan juga keunikannya ialah memberikan contoh jenis-jenis dan prosedur yang telah diterbitkan menggunakan teknik ini. Dan antara lagi keunikan yang saya sangat suka iaitu bab 5 menunjukkan template, sebab dalam Fazil Delphi ni dia menggunakan satu template. Jadi siapa-siapa yang subscribe buku ni dia akan dapatkan satu template, dan juga dia boleh pakai template ini, yang di mana template ini digunakan menggunakan Microsoft Excel. Jadi siapa yang ingin menggunakan teknik ni akan terus pergi ke template yang diberikan oleh pengarang ni, akan beri satu link kepada template berkenaan. Jadi akan terus tahu bagaimana menggunakan teknik Delphi. Dan antara keunikan akhir yang saya rasa saya betul-betul suka sangat buku ini adalah memberikan tentang bonus. Maka aspek kat sini bonus. So apa itu bonus? Bonus contoh ayat-ayat penyambung dalam penulisan ilmiah. Okey, ayat-ayat penyambung penulisan ilmiah saya bagi contoh muka surat 110. Muka surat 110. Okey, ayat 110 sorry. Okey. Ini contohnya. Bonus contoh-contoh ayat-ayat penyambung dalam penulisan ilmiah. Maksudnya macam kalau siapa-siapa yang start dia rasa macam dia tak tahulah nak buat ayat-ayat yang bersifat ilmiah ni, macam mana nak gabungkan ayat-ayat berkenaan, jadi boleh guna pakai buku ni sebagai contoh-contoh ayat penyambung. Okay, saya bagi contoh lah sebab mungkin antara kamu semua di sini nak gunakan ayat-ayat penyambung ni dalam penulisan jurnal ilmiah. Contohnya di sini ialah diberikan berapa ya, sebanyak 50 contoh ya. Satu, yang pertamanya ialah jika disorot kepada kajian lampau. So kita boleh guna kita ayat sendiri. Walau bagaimanapun dapatan ini adalah bertentangan, lepas tu kita boleh gunakan ayat sendiri sekalipun gunakan ayat sendiri. Dan akhirnya kritikalnya isu ini adalah berdasarkan yang kita boleh guna ayat kita sendiri. So ini adalah satu bonus ya, kalau siapa-siapa yang nak tahu tentang ayat-ayat penyambung dalam penulisan ilmiah boleh juga mendapatkan buku ini. Dan buku ini juga terdiri daripada jadual-jadual, ada infografi, lepas tu ada ayat-ayat yang memberikan kita lebih pemahaman yang lebih jelas tentang penggunaan dan kebaikan Fazil Delphi. So saya amat menyarankan kepada semua untuk membaca buku ini. Saya baca buku ini dah 2 kali, dan masa baru-baru ni saya menjalankan teknik ini juga, saya membaca lainnya lagi sekali. Jadi amat mudah dan senang untuk difahami, ayat yang lebih santai. So saya amat recommend lah untuk saya memberi satu rekomendasi yang sangat baik terhadap buku ini, iaitu bertajuk Pengenalan Asas tentang Kaedah Fazil Delphi. So selamat membaca semua, bye.